Sebab kekayaan yang Allah letak dalam hati tu. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak berasa cukup. Sebabnya hakikatnya tuan-tuan, apa sahaja yang Allah bagi atas dunia dekat kita ni, bukan kita punya. Bukan kita punya. Kita berasa rumah kita punya tuan-tuan, bukan kita punya. Hari ni Allah tunjuk tuan-tuan, beli kereta mahal. Kita rasa kereta tu kita punya, betul? Boleh suka-suka hati nak keluar bawa kereta pukul 8 malam, 9 malam. Boleh. Mau kena tangkap tuan-tuan. Kita rasa kerja, kita duk pergi kerja hari-hari tu, kita punya kerja. Bolehkah kita nak suka-suka pergi kerja hari ni? Pun tak boleh tuan-tuan. Dan jadi hakikatnya apa yang kita punya? Tak ada. Jadi beruntung kita hari ni tuan-tuan. Sebab Allah bagi dekat kita ni peluang untuk rasa bahawasanya tidak ada yang namanya kebebasan yang hakiki atas dunia ni. Jadi manfaatkan peluang ni dengan sebaiknya. Ajak diri kita ni untuk meletakkan akhirat sebagai keutamaan. Kalau dulu kita pergi pagi, kita sibuk kalut nak keluar pergi kerja apa semua. Hari ni tuan-tuan, kita tak payah kalut-kalut kan. Lepas subuh apa kita buat? Allah SWT. Kita buat wirid-wirid. Kita buat baca Quran, zikir, hafal Quran kalau boleh. Ni nak masuk Ramadan ni kan. Khatam Quran sebagainya. Baik. Sambung balik. Jadi wajama'a lahu syamlahu wa atashu dunya wa hiya raghimatun wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlaha wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu. Baik. Jadi orang yang menjadikan akhirat sebagai keutamaannya, Allah datangkan kekayaan dalam hatinya, wa jama'a lahu syamlahu wa atashu dunya wa hiya raghimah. Dan Allah akan menghimpunkan kekuatannya. Kekuatannya serta dunia akan datang mendatanginya. Wa atashu dunya wa hiya raghimah, dalam keadaan hina. Ni janji yang Nabi SAW bagi kat kita. Kenapa yang kita faham baik-baik kat sini? Ni kat sini tuan-tuan kena dengar baik-baik. Tolong bagi faham dek. Hadis ni tuan-tuan, ramai orang dia baca sendiri. Dia baca sendiri, kemudian dia faham sendiri. Bila dia faham sendiri, salah faham lah. Dia kata, Ustaz, saya ni dah cuba letak akhirat nombor 1 Ustaz. Tapi pasal apa dunia ni, dia tak main pun dalam keadaan hina kat kita ni. Dia kata gitu. Baik. Jadi saya nak sebut apa yang guru saya ajak ketika mana dia baca hadis ni kat kami dulu. Apa dia sebut? Allah SWT. Dunia datang dalam keadaan hina ni maksudnya apa? Contoh. Contoh. Kawan kita, dia buat kenduri. Dia buat kenduri. Dia jemput semua kawan-kawan kita hak lain tu mai. Tapi kita ni dia tak jemput. Faham tak? Dia tak jemput kita. Tapi kita kenal lah kawan tu. Kita pun teringin nak pergi. Jadi kita pun pergi dekat kawan tadi ni, yang buat kenduri tadi, tapi dia tak jemput kita. Kita pergi dekat dia. Bila kita pergi dekat dia tu, pergi dalam keadaan tidak diraikan. Agak-agak macam mana kita rasa tu? Rasa terhina atau tidak? Itu maksud dia. Jadi yang Nabi SAW sebut, dunia datang dalam keadaan hina ni, maksudnya, orang hak yang mendahulukan akhirat, dia memang tak kisah pasal dunia dia. Hang mai lah banyak mana pun mai kat aku, hang mai banyak ke, hang mai sikit ke, aku tak heran, aku tak kisah. Tu maksud dia. Jadi bila dia tak kisah, menjadikan dunia tadi automatik hina tuan-tuan. Tu maksud dia. Jadi ramai orang dekat sini yang dia tak faham. Dia merasakan dunia tu datang dalam keadaan hina tu, maksudnya, dia mai banyak, dia kata, mai banyak, dia kata kan. Jadi bila tengok, tak main banyak pun dia kata. Jadi macam mana yang kata hina tadi tu? Tak, dia takkan jadi hina lah. Sebab kalau dia main dalam keadaan diraikan, dia tak jadi hina. Itu maksud dia. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dunia tu akan datang dekat diri dia ni dalam keadaan hina. Sebab apa? Sebab dia tak mau pun dunia ni. Itu maksud dia. Baik. Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang menjadikan dunianya sebagai tujuan hidup. Barang siapa Allah SWT yang menjadikan dunianya sebagai tujuan hidup, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Maka Allah akan datangkan kefakiran buat dirinya di hadapan kedua matanya, di antara kedua mata ni tuan-tuan. Jadi Allah SWT, bila mai kekayaan, Allah letak duduk dalam hati. Faham tak? Allah letak dalam hati.
Tapi bila Allah nak datangkan kefakiran, Allah akan letak kat mata kita. Sebab apa? Sebab mata ni dia tak pernah rasa puas dengan apa yang dia tengok. Tu pasien mata. Pasien mata ni dia takkan pernah puas. Jadi bila Allah nak bagi seseorang tu jadi fakir, Allah nak bagi seseorang tu jadi miskin, dia letakkan dunia tu dekat mata dia. Tapi bila Allah nak jadikan seseorang tu sebagai seorang yang kaya, Allah letakkan dunia dalam hati dia. Dekat hati tu, maksud pandangan dunia tu akan dilihat melalui pandangan hati, menyebabkan tak ada kesan lah. Jadi dia tak kisah pasal dunia tu. Sebab dia nampak hakikat dunia ni sebenarnya tak ada apa pun. Tu maksud dia. Dan sebab pandangan hati ni dia melihat dengan pandangan yang Allah SWT, pandangan yang bijaksana, kita sebut bahasa mudah dia. Tapi bila dia tengok dengan pandangan mata ni, dia tengok dengan pandangan hawa nafsu. Sebab tu Allah SWT, kalau kita tengok orang perempuan tak pakai baju dengan mata, ataupun kita tengok perempuan dia tak pakai baju dalam keadaan kita pejam mata contohnya, mana yang agak-agaknya memberi kesan kepada kita? Tengok perempuan tak pakai baju dalam keadaan pejam mata, ataupun tengok perempuan tak pakai baju dalam keadaan buka mata. Mana satu hak yang kita akan terkesan dengan keadaan tengok perempuan tadi tu? Mestilah buka mata. Bila kita buka mata, kita nampak jadi tu yang berasa nak buat benda-benda tak elok tu. Tapi kalau kita pejam mata, dia tak berasa nak buat benda-benda tak elok. Tu maksud dia. Jadi Allah SWT, bila mana Allah nak jadikan seseorang tu sebagai miskin, maka Allah akan jadikan kefakiran tu duduk di antara dua mata dia. Sebagai apa? Sebab nak menunjukkan mata ni sebenarnya memang tak pernah puas dengan apa yang dia tengok. Sebab tu Allah SWT, kita kena minta Allah tolong kita, jaga kita setiap masa. Sebab kalau Allah tak jaga kita, Allah tak tolong kita, maka kita ni akan jadi orang yang rugi. Baik. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَا وَلَمْ يَأْتِهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Barang siapa, dan Allah akan menjadikan وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَا, Allah akan mencerai beraikan kekuatan dia. Jadi dia ni jadi orang yang tak strong. Orang yang tak strong, orang yang tak boleh nak menghadapi keadaan susah atas dunia tu, dia tak boleh hadap. Sebab dia duk rasa risau dengan dunia dia rasa susah hati. Macam kita hari ni lah, ada orang dia bahagia je dengan keadaan ni, tapi ada orang dia rasa susah hati, sakit hati, yang duk pening hari-hari. Ya Allah, wa'ala bila lah nak habis PKP. Contoh, saya bagi contoh, bukan kata kat siapa-siapa. Macam baru-baru ni tengok seorang hamba Allah ni kan, siapa dia, Ustaz Abid Liu contoh ya. Dia buat bagi bantuan, orang pakat marah, dia ni apalah buat tak ikut SOP lah, tak tanya dululah apalah semua. Orang nak buat baik ni tuan-tuan, tak perlu minta izin kita pun. Dia nak buat baik suka hati dia. Tapi yang jadi masalahnya kita ni, bukan dia. Tuan-tuan, nak cari salah orang mesti jumpa Tuan-tuan kena ingat benda tu baik. Kalau kita tengok Ustaz Abid Liu tu, kita nak cari salah dia, mesti akan jumpa Sebab Ustaz Abid Liu tu bukan malaikat. Dia bukan malaikat. Bila sebut bukan malaikat, dia tak sempurna. Manusia. Malaikat pun tak sempurna. Tapi antara malaikat dengan manusia, menjadikan malaikat lebih sempurna daripada manusia ni sebab malaikat dia tak ada hawa nafsu. Dia cuma ada iman, dia ada akal Allah bagi dekat dia. Maka dia boleh beza baik buruk, maka semua tindakan dia akan buat tindakan yang baik. Kenapa? Sebab akal dia tu boleh beza dan dia tak ada hawa nafsu yang nak mengajak diri dia buat benda jahat. Jadi nak cari silap malaikat ni susah. Tapi bila nak cari silap manusia, mesti ada sebab manusia ni dia banyak jejak dia, banyak celah dia. Macam kita. Sama bukan tuan-tuan je. Saya pun banyak. Kalau nak cari salah, mesti banyak. Maka Allah SWT, yang masalah je bukan Ustaz Abid Liu tu, hak kita ni. Kita duk komplain, apalah buat tak ikut ni lah, awak tak tanya orang dululah, apa semua kita. Persoalannya, berapa ramai yang dah kita bantu macam mana Ustaz Abid Liu tu buat? Lebar. Understand? Yes or no? Kalau yes, tulis yes. Kalau no, tulis no. Lawak dan gurau. Baik. Jadi Allah SWT. Jadi, kadang-kadang kita berasa heran juga. Orang buat dosa, orang buat benda tak elok, tak ada pun orang nak komplain-komplain. Tak? Contoh tak cerita buat salah besar lah kan. Langgar traffic light merah. Traffic light merah, dia pergi jalan. Tak ada pun kita nak marah orang tu sangat-sangat. Tidak. Kadang-kadang kita siap ikut dia.
Kan kita berhenti, kawan tu jalan traffic light merah. Kita pun tengok kiri kanan. Uish, tak ada kereta noh. Boleh jalan. Kita pun jalan enggak? Ikut tak? Kan? Tak ada pula kita nak puji pula. Kan? Tak ada pula kita nak marah kawan tu. Apa traffic light merah lenggak. Kan? Tapi kita pun ikut juga. Jadi samalah. Kalau benda buruk, kita kadang-kadang kita boleh berlapang dada. Kenapa dengan benda baik, kita langsung tak boleh lapang dada. Lepas tu